وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, tuan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah kembalikan kita dalam keadaan bernyawa setelah dimatikannya kita sementara pada malam tadi. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah bagi kepada kita ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dapat kita menambah bekalan kita, nak kita bawa balik ke negeri selepas dunia ini, supaya kita cukup bekalan dalam kehidupan yang selama-lamanya takkan kembali ke dunia. Dan yang nak kita bawa itu adalah sifat taqwa. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah, kumpullah oleh kamu akan bekalan-bekalan, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu kumpulkan, yang nak kamu cari ialah sifat taqwa. Taqwa tandanya buat segala yang disuruh dan tinggalkan segala yang dilarang. Yang disuruh ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Kedua-dua hendaklah kita laksana ke dalam hidup kita, supaya apa saja kita buat merupakan ibadah kepada Allah SWT. Larangan pun ada dua juga. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Kedua-dua itu hendaklah kita tinggalkan. Bila kita tinggalkan, dapat pahala. Yang pertama tadi, bila kita lakukan, dapat pahala. Jadi maknanya dalam hidup kita ni, segala-galanya boleh kita kumpulkan pahala sebanyak-banyak mungkin. Nanti di akhirat besok, kita akan ditimbang. Antara pahala dan dosa itu akan ditimbang, mana lebih berat. Kalau berat pahala saja, maknanya kita akan berada dalam keredaan Allah Taala. Allah dah khabar, fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maka dia menjadikan hawiyah itu sebagai maknya. Mak dengan anak apa buat dia mak? Dia peluknya, diciumnya, ditimbangnya, di lambung-lambungnya. Tapi ini yang melambung itu, yang mencium itu, yang menimang itu siapa?
iaitu hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah itu? Ataupun neraka hawiyah itu apa? Jawabnya Allah jawab sendiri. Narun hamiyah. Api yang bersangatan nyala. Itu jadi mak. Tak benar? Bermakkan api. Ya, api yang bersangatan nyala apa tu? Menimang dia, mencium dia, mendakap dia. Ya, melambung-lambungkan dia. Itu dia. Kalau ringan timbangan kebajikan, arti dosa yang banyak. Jadi dalam hidup ni kita kena buat apa yang diperintahkan oleh Allah Taala dan kena tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Taala. Baru kita jadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, Allah tak ada lain balasannya melainkan syurga. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. 8 syurga dinantikan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang diiktiraf olehnya sebagai hamba-hambanya. 8 syurga menunggunya. Jadi itulah, mudah-mudahan kita sedar kali ini dan bertindak sewajarnya. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Kita dah habis wirid dah habis. Dah tahlil pun. Kita masuk ke bab doa ya. Bab doa. Setelah itu maka engkau baca doa barang doa yang engkau kehendaki. Jumpa. Saya Rumi. Tuan Jawi saya tak tahu pasal apa ya. Cari dia ya, cari doa. Apa saja doa yang kita hendak. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sayugianya engkau baca kemudian daripada yang demikian itu doa al-jawami'ul kawamil al-jama'imul kawamil, arti himpunan doa-doa yang sempurna, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Doanya begini: Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alamtu minhu wa ma lam a'lam. Ada jumpa doa tu? Tak jumpa lagi? Siapa tak jumpa kan? Doa tak ada baris. Tapi kita yang apa tu ada baris. Yang tebal sikit tu, yang nipis tu tak ada baris. Wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa as'aluka min khairin ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma ista'adaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al afiyatu aqibatuhu rasyada. Itu doanya yang diajar Rasulullah kepada Siti Aisyah, isterinya. Doa itu. Di antaranya apa? Artinya, aku minta lindung kepada kamu, aku minta kamu ya Allah bagikan kepada aku kebaikan. Apa saja kebaikan dalam apa yang aku lakukan dalam hidup ni, biar dikebaikan saja. Dan sesuatu perkara yang kamu tahu tapi aku tak tahu. Kemudian aku minta lindung kepada kamu segala kejahatan. Apa saja kejahatan yang kita lakukan dalam dunia ni, minta lindung, jangan aku lakukannya. Dan apa saja yang kamu tahu tapi aku tak tahu. Kemudian aku minta juga syurga. Minta juga jannah, as'aluka jannata. Aku minta syurga. Dalam apa saja kelakuan kita, dalam amalan kita, dalam perkataan kita, dengan niat kita dan i'tiqad kita, semua dapat
dapat apa? Diterima oleh Allah dan dapat syurga daripadanya. Dan aku minta lindung kepada neraka. Jangan aku masuk neraka. Tak lalu kena neraka ni ya. Dalam apa saja perbuatan aku, jangan jadikan itu sebab aku boleh masuk neraka. Sekali amalan kita, niat kita, i'tiqad kita. Kemudian aku minta baik, minta kebaikan pada kamu apa saja ke atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku minta lindung daripada segala perkara yang jahat daripada hamba-hamba yang lain. Mengikut contohnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ikut jadikan dia itu sebagai contoh kita. Kemudian aku minta kamu baiki ketentuan kamu terhadap aku. Dapat apa saja amalan-amalan yang aku buat tu, dia yang baik saja ya. Dia antara maksud doanya ya. Diajar Rasulullah kepada isteri baginda iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian maka baca olehmu doa yang pesan dengan dia oleh Rasulullah akan Sayyidina Fatimah anak Ibrahim. Doanya ya Hayyu ya Qayyum, itu kita puji Allah. Ya Dzal Jalal wal Ikram, lagi puji Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Bi rahmatikas ta'is, aku minta rahmat daripada kamu sungguh-sungguh. Wa man azabikas tajir, jangan diazab aku dengan apa saja yang aku lakukan. Wala takilni ila nafsi tarfatan ain, yang supaya aku segala kehidupan aku, diri aku ini semua elok belaka. Wa aslih li sya'ni, minta baik, dibaikkan aku dengan segala perkara yang berlaku. Kulluhu bima aslahta, dan diperbaharui ke arah kebaikan. Ibadakas soleh, jadikanlah aku ni daripada hamba-hamba kamu yang soleh-soleh. Itu dia jual Rasulullah kepada anaknya iaitu Fatimah. Kemudian ini doa lagi. Allahumma inni asbahtu wala astati'u daf'a ma akrah wala amliku nif'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu murtahana bi'amali fala faqirul afqara minni ilaik wala ghani aghni minka anni. Allahumma la tushmit bi uduwi wala tas'ubi sadiqi wala taj'al musibati fi dini wala taj'al dunya akbara hamma wala mablagha wa ma balagha ilmi wala tasultu alayya man la yarhamni. Di antaranya ya Allah, bagikanlah kebaikan kepada aku dan janganlah bagi aku sesuatu yang kamu murka, yang kamu marah, ma akrahu. Jangan benda yang aku tak suka datang. Dan jadikanlah aku memberi manfaat, harapan-harapan yang baik. Dan apa saja kita buat biar baik belaka. Amru itu baik belaka ya. Amalan-amalan yang kita buat dengan kekuasaan kamu, biar dikani dengan tangan kamu, sebenarnya kuasa kamu. Dan tidak ada tangan yang lain-lain. Ghairuk, tidak ada lain kekuasaan yang menentukan kehidupan aku. Kemudian minta lagi apa? Minta lagi supaya amalan aku jadi baik. Jangan aku jadi fakir di akhirat nanti. Tak ada apa, pahala tak ada, amalan tak ada, iman tak ada. Jangan jadi aku rasakan aku ni kaya, cukup dengan apa yang ada. Patutnya rasa qanaah kena ada. Jangan rasa aku dah cukup, aku dah pandai, aku dah hebat, aku dah terang. Tak ada ya. Minta dengan Tuhan begitu. Kemudian ya Allah, janganlah engkau jadikan musuh-musuh aku itu sebagai sahabat aku. Dan jangan jadikan aku, janganlah musuh-musuh aku itu jadi apa? Yang diikuti.
Dan jangan jadikan musibah-musibah itu dalam kehidupanku, dalam agamaku. Dan jangan jadikan dunia ini aku besarkan. Jangan jadikan dunia ini dibesarkan. Dan jangan jadi cita-cita. Dunia ini menjadi cita-cita aku, tak ada. Itulah lebih kurangnya, lebih kurang maknanya. Bukan tepat mana dia. Saya bukan reti mana cakap Arab ni. Itu di antara doa-doanya. Tapi doa ni yang diajar ni semua doa baik-baik lah ya. Kalau tidak, buat doa sendiri. Cakap Melayu boleh tak? Boleh. Cakap Rawai boleh? Boleh. Cakap Jepun boleh? Boleh. Cakap apa pun boleh. Tapi mula juga nak doa tu, mulakan dulu dengan adab-adabnya. Mula-mula puji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dulu kepada Nabi ya. Lepas selawat baru kita doa. Itu ada adab doa. Kemudian nak doa tu yang eloknya macam keadaan semayang. Orang semayang macam mana? Duduk dalam semayang macam mana? Ada dua jenis duduk aja, iaitu tawarruk dan lagi satu iftirash. Sama ada duduk cara tahiyat awal atau dalam tahiyat akhir. Itu yang eloknya, bukan wajib ya. Yang eloknya duduk tu macam duduk dalam sembahyang. Sama ada tahiyat akhir ataupun tahiyat awal. Tahiyat akhir namanya tawarruk, punggung di lantai. Orang dalam sembahyang betul lah. Atau istirahat. Istirahat tu duduk atas kaki ya. Itu cara duduk yang lebih baik. Kalau bagus, kalau mampu ngadap kiblat. Imam tak payah ngadap kiblat. Kalau ramai-ramai, imam ngadap ke kanan dia ya. Itu imam. Makmum ngadap kiblat. Dan doa ramai-ramai. Dan untuk imam doa biar untuk semua orang. Bukan untuk dia aja. Jangan gunakan secara mufrad, jangan untuk dia aja. Allahumma inni itu mufrad namanya ya. Untuk dari dia aja. Biar untuk seramai. Allahumma inna. Macam kita baca doa kunut tadi lah, ada untuk seorang, ada untuk ramai. Macam tadi dibaca tu imam tu untuk ramai, untuk kita. Ya Allahumma hdina fi man hadait ya. Wa afina fi man afait. Jangan Allahumma inni, Allahumma hdini fi man hadait, itu untuk dia seorang lah. Kita belakang amin, 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 untuk dia dapat. Jadi biar jamakkan. Macam itulah doa tu. Kalau ramai boleh jadi imam, untuk ramai dijamakkan. Kemudian baca olehmu akan doa yang kau kehendaki daripada doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anna ya. Itu diajar Rasulullah di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang diajar Rasulullah. Itu kita tambah lagi dah, wa an walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat dan sebagainya. Itu yang diajar oleh Rasulullah. Dan doa lain-lain lah ya, apa saja doa lain ya. Dan Rabbana dalam Quran itu semua doa belaka ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana itu sebenarnya doa itu kita minta Rabbana wahai Tuhan kami. Apa kalau lalu baca semua ada Rabbana tu lagi bagus. Kalau lalu baca semua lah, tapi tak lalu, saya pun tak lalu. Ya. Itu doa-doa yang kita minta kepada Allah. Jangan kita mendoakan sesuatu yang mendatangkan mudarat kepada orang lain. Itu tak boleh. Ya Allah, kita kebenci dengan pemimpin tu. Ya Allah, tikik ditolak dengan pemimpin tu. Tak boleh. Doakan kebaikan. Kalau kita tak suka pun, minta Allah bagi hidayah kepada dia. Ya Allah, berilah petunjuk kepada orang ni. Mudah-mudahan dia akan menerima kebenaran. Itu doa aja. Doa yang baik-baik aja. Untuk diri kita dan baik-baik juga untuk orang lain. Cuma yang boleh doa tak elok tu apabila kita masuk dalam masjid. Ini dah kita baca dulu. Bila masuk dalam masjid, tengok orang tu tengah berjual barang dalam masjid ni. Dia buku. Tidak, ya Allah, janganlah beri keuntungan kepada penjualannya itu. Atau jumpa satu orang mencari barang yang hilang.
kesak sini, kabir ini, tali, apa, terbalikkan sejadah, tolak orang ni, tolak ni, mengganggu orang lain. Dia doa, ya Allah, janganlah jumpa barang ni cara gitu. Itu sangat apa? Memang dia jual kita ini ada. Ada orang dah. Ada apa masuk masjid tu? Itu sangat apa? Yang lain jangan kita doakan mudarat bagi orang lain. Tengok budak naik motor laju macam wang ya Allah. Jatuh lah langgar pokok lah budak itu ya. Langgar lori tu. Jangan. Tak boleh. Cikit tulang dia. Tak mahu ya. Biar yang baik-baik aja. Kemudian baca olehmu akan doa yang kau kehendaki daripada doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat. Kata daripada Rasulullah dan sahabat. Doa Sayyidina Ali macam mana, doa Umar bin Khattab macam mana, doa Abu Osman Affan macam mana, doa Abu Bakar macam mana ya, kalau boleh. Dan daripada orang yang soleh-soleh dahulu. Orang soleh-soleh dulu banyak mengarang doa-doa. Kita baca aje lah. Doa tu kenali apa? Tahu mana doa tu kenali? Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka mana dah lupa je. Allahumma inna nas'aluka imanan da'imah. Itu doa Rasulullah ya. Dah lupa banyak-banyak. Jangan berhubung orang tua ke mau lupa. Dia doa tu kenali ya. Bolehlah doa untuk kenali, boleh doa siapa-siapa lah yang dah dikarang oleh Imam Ghazali banyak mengarang doa. Boleh baca dia punya doa ya. Orang yang soleh-soleh dahulu daripada segala doa yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin. Baca kitab Ihya Ulumuddin banyak doa itu ya, karangan Imam Al-Ghazali. Lagi bagi Imam Ghazali rahimahullah taala. Dan kata Imam Ghazali, Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minas sihhati dawamaha. Yang tu doa tu kenali tadi tu. Yang saya lupa tadi, ini baru ingat balik. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minas sihhati dawamaha wa minal khair. Dah lupa balik. Ya, doa itulah. Dulu saya hafal tu. Sebenarnya dah tak jadi imam, dah lupa balik. Bila jadi OKU mana jadi imam. Pada masa jadi imam itu je doa saya ya. Hendaklah engkau bagikan segala waktumu. Dah habis doa tu? Dah habis doa tu? Ada lagi masa. Bagikan waktu kamu tu kepada 4 bahagi ya. 4 bahagian. Hendaklah kamu bahagikan waktu kamu ya segala waktumu kemudian daripada sembahyang subuh tadi hingga terbit matahari di atas 4 bahagi. 4 perkara yang kita nak lakukan selepas subuh ni, lepas ini. Yang pertama, membaca segala doa yang datang. Itu dah kita baca lah ya. Baca doa. Apa saya doa? Baca doa. Biar banyak-banyak tak apa. Allah tak pernah jemu dengan kita sehingga kita jemu dengan dia. Kalau kita jemu dengan dia, baru Allah jemu. Kalau tak, doa banyak-banyak tak apa. Segala doa ya. Itu yang pertama. Membaca segala doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat dan daripada orang soleh-soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca segala tasbih, zikir terus. Tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah dan zikirnya. Dan engkau ulang-ulangi segala yang demikian itu dengan tasbihmu. Jangan jemu. Dalam lepas selalunya wirid lepas sembahyang 33 kali. Kalau lebih boleh tak? Boleh ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau ada masa. Tasbih. Atau tahmid. Alhamdulillah. Atau tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah dan sebagainya. Dengan tahlil. Kemudian bahagian yang kedua tadi ya, wirid, zikir. Jangan sembang satu hari aja. Banyak wirid, banyak zikir. Sebut nama Allah. Allah suruh sebut namanya banyak-banyak tu zikir.
Banyak. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, kata Allah. Wahai orang yang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Tali tu yang kotor-kotor. Yang saya tak setuju benar ni imam yang muda-muda selalu tau. Lain dia kita ngaji kejap ni, itu apa ada majlis ilmu ni. Kelapa tak ada. Bukan sebuah tu. Wirid habis sembabit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu berapa kali? 10 kali. Dan makmum yang lain makruh bangkit selagi imam tak berkali tempat duduk dia. Saya tadi lain. Saya bangkit ke dulu tu kenapa? Kalau tak bangkit terlambat situ. Orang tu nak kencing saja. Saya datang tu mula-mula kencing tu. Dia ni dah kencing lagi. Lepas ni kan kencing lagi sekali. Kerana udah umur 80. Asyik nak kencing aja kerjanya. Kadang-kadang sampai koma tak ada masa tandas dah. Dalam seluar aja kencing dah. Kata orang dah tu memang buat aja. Tambah sejuk orang ini. Jangan yang itu tak ada makruh. Kalau tidak makruh. Jangan lepas salam bah. Patut bah. Bukan naik bah. Kumbah. Lepas salam kumbah. Lepas salam kumbah. Lagi Tok Imam tidak berkali tempat duduknya, makruh. Bayangkan berapa banyak makruh yang kita lakukan. Sengaja tu. Bukan ada perhatian saja bangkit je. Di kampung ada seorang tak ada nak apa, ada lagi tu. Asal salam bangkit, salam bangkit. Imam masih duduk macam tahiyat akhir lagi ya. Makruh tu berarti Tuhan benci. Cuma tak dihukum itu je, tak ada denda, tapi Tuhan benci. Kalau di akhirat besok Tuhan benci apa macam? Malaikat suka ke? Tuhan benci, Rasul suka ke? Tuhan benci, wali-wali Allah suka ke? Sahabat-sahabat suka ke? Jadi berapa kali kita ni mengundang kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang buat makruh ya. Jangan jual hanya bibir dah makruh haram ni. Ramai yang begitu. Makruh bukannya haram ni. Cuma dia tidak didenda. Itu saja, tidak ada hukum. Tapi Allah benci. Allah tak pandang dengan pandangan rahmat. Allah tak tegur dengan teguran mesra. Menderita ke tak? Kalau di akhirat begitu. Rasalah kalau kita balik ke rumah, isteri kita benci macam. Tegur tak nyaut, pujuk tak dengar apa. Menderita tak? Kalau sebulan begitu, setiap hari begitu. Menderita tak? Itu kalau isteri, kalau Allah bagi teruk ya. Jadi jangan berani-berani benda buat yang makruh-makruh. Kerana makruh tu artinya Allah benci. Kariha tu artinya benci. Kariha. Lagi apa? Yakruhu, makruhun. Itu yang Allah benci. Jadi bacalah doa-doa ya. Itu bahagian kedua. Membaca segala tasbih dan zikir. Dan engkau ulang-ulang segala yang demikian itu dengan tasbihmu. Biar full. Wirid tu biar full sampai habis. Yang eloknya tuan-tuan, kalau tak ada apa kerja, tunggu sampai habis doa tu imam. Imam tak akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis 10 kali. Kemudian dah habis tu dia pun baca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ya Allah, jauhilah kami daripada api neraka. Neraka ada 7. Itu sebab baca 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Kemudian baru Allahumma antas salam, kita puji Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Betul baca Fatihah. Sudah baca Fatihah, baca apa? Ayatul Kursi. Bermula dia mukadimahnya dulu. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Itu baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayatul Kursi. Lepas tu amanah Rasul.
penghujung surah Al-Baqarah tu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Itu patut yang ya. Lepas tu baru pasal syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist sampai bi ghairi hisab. Lepas tu baca pula apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kena baca betul-betul. Jangan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tak betul tu. Wasal minda, waqaf minda. Nak waqaf, nak wasal. Ya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul? Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Betul? Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Betul? Fatihah. Ada yang meninggal Fatihah tu terus apa? Terus ilahana ya rabbana subhanallah. Fatihah tu kalau baca kitab Jauharul Mahub disuruh baca. Baca Fatihah juga. Kalau baca dapat pahala ke tak? Sekali lagi, kalau baca dapat pahala ke tak? Atau nak pahala ke tak nak? Siapa tak nak angkat tangan? Baca lah. Bukan haram pun. Lepas tu baru tasbih. Ilahana ya Rabbana subhanallah. Kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ataupun waqaf. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak nampak? Macam tu. Macam tu. Subhanallahil azim wa bihamdihi daiman qa'iman abadanil hamd. Ada nun kecil wah tu. Abadanil hamdulillah ya. Jangan abadan alhamdulillah, tak boleh. Tak betul, bukan tak betul. Abada, kalau nak abada, tarik nafas tu. Alhamdulillah, subhanallahil azim wa bihamdihi daiman qa'iman abada. Tarik nafas. Alhamdulillah, baru betul. Jangan abadan alhamdulillah, tak betul. Okey, faham je kat saya ni. Ngaji tajwid ni kena betul-betul tau. Kalau nak sambung abadanil hamdulillah, ada yang kecil wah ya. Baru alhamdulillah, alhamdulillah sampai habis. Betul, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matinillahu akbar. Kena sambung. Ataupun macam tu Imam baca tadi. Alhamdulillahil azim wa bihamdihi daiman qa'iman abada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Wa ni'mah berhenti dulu. Waqaf satu. Baru sebut Allahu akbar. Yang salahnya wa ni'matin Allahu akbar, tak betul. Wa ni'matin Allahu akbar, tak betul tu. Kalau nak wa ni'mah baru Allahu akbar, itu betul. Atau kalau nak sambung wa ni'matinillahu akbar, ada nun kecil bawah tu tengok. Ini wirid ni. Walaupun wirid itu bukan wajib, dia sunat, tapi kena buat betul-betul lah, baru dia dapat pahala penuh ya. Betul kita baca Allahu akbar berapa kali? 34 kali. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, Allahu akbar 34 kali. Ngapa? Nak bagi cukupkan 100 ya, cukupkan 100. Betul baru Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang salah apa? Allahu akbar kabira. Siapa menurut tu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Waqaf tidak, wasal tidak. Itu salah tu. Ya. Tak ada pahala tu. Nak sebut waqaf, waqaf. Nak wasal, wasal. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Betul. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadayta wa la yanfa'u al-jadd minkal jadd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kullama zakaraka az-zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu baru tahlil. Ya, afdalul zikri.
afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahlil berapa kali? Berapa kali tahlil tuan-tuan? 100 kali. Nah, itu yang dianjurkan oleh ulama-ulama. Tapi hari ini kalau untuk imam muda-muda tu tak ada. 33 kali habis berhenti. Sudah susun di ulama elok-elok, tiba-tiba dia pandai-pandai aja menjadi pelopor. Pelopor kepada memendek-mendekkan wirid. Dia jadi pelopornya. Orang lain ikut aja lah. Patutnya dia, kalau orang lain tak tahan, dia bangkit, dia bangkit. Tapi kalau dia tak tahan, habis semua sama-sama memendekkan wirid. Ada jenis imam apa tu? Saja nak mendekkan wirid je. Dia jadi penganjur. Memendek-mendekkan wirid. Padahal ulama ada susun siap-siap dah. Di antara ulama ada Syekh Abdul Rauf. Dia menyusun cara wirid ni. Sudah tahlil 1 kali, baru kita berdoa, ya. Ada bangkangan. Bagi peluang. Ada bangkangan. Kecuali ada majlis ilmu macam kejap ni, itu tak apa. Itu saya setuju pun. Ya. Kalau dah ada wirid-wirid sampai naik mentari, baru nak ada majlis ilmu, apa nak habis ya? Ya. Kerana menuntut ilmu itu apa hukumnya? Wajib. Wirid apa hukumnya? Sunat. Antara wajib dan sunat mana dulu kan? Yang wajib kan dulu kan ya. Itu dia ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, membaca Quran. Bacalah Quran ya. Apa-apa surah pun boleh. Tapi kalau hari Jumaat sunat dibaca suratul Kahfi ya. Atau surah Yasin, atau suratul Waqiah, atau Ar-Rahman, suratul Rahman dan sebagainya. Boleh baca Quran. Ya. Baca Quran tu yang eloknya biar bersemak lah. Yang eloknya kalau seorang baca, kira betul ajalah, siapa tak cek. Kira betul ajalah. Tak ada siapa yang nyemaknya. Cuba kalau bersemak, baru tahu. Ya, kami dulu di kampung tu, mula-mula tu. Ya, saya dah kutai di kampung tu. Lepas aja witir, ni bulan Ramadan. Masa dia baca Quran tu, orang ni baca satu ain, pergi teruk itu. Orang ni baca satu ain, pergi teruk sana. Orang ni satu ain, teruk sana. Subhanallah, ya. Dia bagi-baginya. Jadi semalam tu, besok sudah habis tu, betul ni. Solat khatam berapa 4 kali, 5 kali ke bulan. Bangga tu dia baca seorang-seorang. Lepas itu datang tok pengudu baru namanya Haji Amrullah bin Hashim. Kenal? Ya. Datang dia. Ini tak jadi nak kata. Dikumpulkan ramai-ramai, baca seorang. Seorang baca yang lain cek. Seorang baca yang lain cek. Seorang baca yang lain cek. Ya. Ada yang tahan seminggu. Kena tegur. Ada yang tahan sebulan. Bila kita tegur, merajuk. Kalau dia cek apa itulah, tak boleh tegur. Ada yang tahan selama-lamanya. Dan saya reti baca Quran sikit-sikit tu melalui itu. Kalau ni disemak baru jumpa. Jumpa nun mati jumpa dengan dal macam mana, nun mati jumpa dengan nun macam mana, nun mati jumpa dengan mim macam mana. Bukan dia belajar pun melalui pembacaan sendiri. Dia tegur dia orang, kita betul apa nun jumpa mati apa ni, ini idgham, ini izhar, ini ikhfa dan sebagainya. Baru tahu. Itulah saya belajar Al-Quran tu di mana masa di bulan Ramadan tu. Kerana bersemak. Baru datang untuk mulu tu baru dia betulkan ya. Kalau tidak masing-masing baca seorang kira betul aja lah. Dan lebih baik lagi kalau baca Quran tu baca juga maknanya. Itu baru tahu. Bila kita baca maknanya, baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam ya. Baca juga maknanya. Jangan baca dia aja, tak ada baca mana. Serupa dia nyanyi lagu Hindustan. Nyanyi pandai, makna tak tahu. Ya lah. Saya pun pandai nyanyi lagu Hindustan. Ya, jam kali kahir apa ni? Apa ni nak? Tak tahu ngelak nampak. Jadi baca juga maknanya. Baru kita faham apa yang terkandung dalam ajaran Islam ya. Kita baca kita akan jumpa. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85.
Kemudian cari maknanya. Oh, ini maknanya. Apa maknanya? Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang-orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Nah, rugi. Kalau rugi ke mana? Masuk neraka. Tak nak rugi? Kena ikut cara Islam. Semayang ikut Islam, puasa ikut Islam, pakaian ikut Islam, kenuri kenara ikut Islam, ekonomi ikut Islam, masyarakat ikut Islam, pendidikan ikut Islam, baru diterima Allah Ta'ala. Kalau tak rugi. Baru kita tahu bahawa apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Bila dia beramal soleh setelah beriman dan amal soleh, Allah janjikan syurga. Ya. Itu kita kena tahu mana. Ya. Sekarang ni senang tak dapat makna Quran? Senang ke tak? Ada tak tafsir Quran yang mengandungi makna-makna bahasa Melayu? Ada tak? Ada. Apa susah? Nah, baca. Baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Ya. Itu baca Quran. Bahagian yang keempat pula. Keempat bagi tadi. Yang pertama apa tadi? Membaca segala doa. Yang kedua membaca segala wirid-wirid. Yang ketiga membaca Al-Quran. Yang keempat tafakkur dan muraqabah. Tafakkur tu muraqabah. Muraqabah tu kita rancang kehidupan kita hari ini. Apa nak buat lepas ni? Itu namanya muraqabah. Bila malam-malam nak tidur apa buat? Muhasabah. Ingat dua perkataan ni. Pagi-pagi muraqabah. Apa rancangan kamu supaya kamu hampir dengan Allah Ta'ala, supaya kita taat kepada Allah. Itu namanya muraqabah. Bila nak tidur, apa buat? Muhasabah. Cek kehidupan kita hari ini. Apa buat? Aku jumpa siapa tadi? Apa sembangnya dengan dia? Kalau ada mengumpat orang, telefon orang tu. Saya ada mengumpat Tuan Haji Halim umpamanya. Saya telefon dia, Tuan Haji Halim minta maaf dia. Saya ngerti mikir begini. Oh, dia mengetok rentak dia di rumah dia beli kan. Maaf ya. Nama dia jemuk. Empah telefon. Jadilah sekarang ni kita dah minta maaf dengan dia. Itu namanya apa? Muhasabah. Ini dianjurkan oleh Islam ni. Pelopornya siapa? Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Hasibu anfusakum qablu an tuhasabu. Cek aktiviti kamu sebelum kamu dicek di akhirat besok. Bila dicek di akhirat besok, tak ada maaf. Di dunia ni ada lagi. Kalau kita ada ngumpat orang, boleh minta maaf. Kalau kita ada hutang orang, kita boleh bayar balik. Itu namanya muhasabah. Kalau kita terambil barang orang, boleh minta halal. Atau kita boleh bayar harganya. Kita boleh janji esok aku bayar. Kalau ada hak orang yang kita ananya umpamanya, itu namanya muhasabah. Pagi-pagi apa? Muraqabah. Malam-malam apa? Muhasabah. Cek kehidupan kita. Jadi itu yang keempat ya, tafakkur dan muraqabah. Maka hendaklah engkau fikirkan akan segala dosamu. Itu bukan muraqabah tu, itu muhasabah. Dan kesalahanmu dan kejahatanmu dan taksirmu. Apa itu taksir? Taksir itu kelalaian kamu. Kadang-kadang lambat semayang, itu lalai ya. Kadang-kadang tak berjemaah, itu lalai begitu ya. Sedangkan orang lelaki, apa hukum berjemaah? Tuan-tuan, apa hukum jemaah lelaki? Fardu kifayah ya. Wajib. Jangan seorang-seorang di rumah. Kalau seorang-seorang di rumah dengan isteri pun tidak, dengan anak-anak pun tidak, dia semayang dalam bilik dia, isteri semayang dalam bilik dia, anak-anak semayang dalam bilik masing-masing, itu kira sesat. Dengar ke ni tuan-tuan. Ni orang lelaki ni. Kalau seorang-seorang di rumah tak nak berjemaah, dengan isteri pun tidak, dengan anak-anak pun tidak, itu dikira sesat. Hadis sahih. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal muta'allifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sahih Muslim. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu tanpa ada uzur syar'i, seperti mana mereka yang tak datang pada malam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu.
Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Orang yang tak ada ikut sunnah Nabi, orang sesat. Orang sesat ke mana perginya? Ke neraka lah. Jadi sembahyang mesti berjamaah. Itu murakabah tu, cek dulu. Di mana aku nak berjemaahnya? Kita pagi-pagi nak pergi ke mana? Nak kipo? Di mana ada? Zuhur di mana? Nak berjemaah. Singgah di mana? Singgah kampung, nak berjemaah di kampung. Tak apa tu. Jangan seorang-seorang je. Sengaja-sengaja tak nak sembahyang berjemaah. Kalau dia sembahyang berjemaah 40 hari 40 malam, semacam-macam orang tabligh selalu keluar 40 hari 40 malam. Yang itulah dah fadilah itu tu. 40 hari 40 malam tanpa terlepas takbiratul ula bersama dengan imam. Imam takbir, dia pun takbir. Jangan masbuk, tak ada ya. Muafiq je. Kalau dia boleh 40 hari 40 malam, dia akan dapat 2 kelepasan. Siapa tak nak angkat tangan? 2 kelepasan. Yang pertama, lepas daripada api neraka. Hendak ke tak nak? Hendak ke tak nak lepas daripada api neraka? Atau yang kedua, lepas daripada sifat munafik. Dia tak akan jadi orang munafik. Dia lepas. Allah pelihara dia daripada menjadi orang munafik. Itu 40 hari. Itu yang dibuat orang tabligh sana kemari itu. Saya bukan orang tabligh, tapi saya setuju dengan itu. Supaya mereka sentiasa 40 hari 40 malam tu berjemaah. Tak tinggal takbiratul pertama, takbiratul ihram pertama tu dengan imam. Bukan saya suruh tuan-tuan di masjid tabligh tak, tapi di antara aktiviti yang kita tengok itulah dia. Keluar 40 hari 40 malam ya, supaya dapat fadilah itu. Jangan lepas itu tak jemaah pula. Itu pemangkinnya. Sebagai apa? Pencetus saja, lepas itu terus sampai dia padam ya. Berjemaah sentiasa. Orang lelaki ni, perempuan tak apa, perempuan sunat je. Orang lelaki hukumnya wajib. Dan tuan-tuan, sebelum saya ya, kalau dia boleh istiqamah berjamaah, istiqamah aja dia berjamaah, dia akan dapat 5 fadilat. Apa fadilatnya? Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Hidupnya lapang. Tak ada banyak masalah. Tak ada masalah ekonomi. Tak ada tapi tak banyak. Boleh diatasi. Tidak ada masalah kesihatan. Tak ada, sihat je dia letak, insyaAllah. Dia tak ada penyakit. Penyakit pun ringan-ringan je. Kalau di istiqamah memang dilapangkan hidupnya. Tak ada masalah disiplin anak-anak, tak ada. Disiplin isteri, tak ada. Yang pertama. Yang kedua, dia dapat kelepasan daripada seksa kubur. Tak ke tak nak? Dapat kelepasan dari seksa kubur. Seksa kubur ada berapa? Tengok jari saya, berapa? 4. Yang mana lalu nohoi? Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Tak boleh jawab, dentum bagi di mungkar atau nakir ya. Yang pertama, bila tom sekali itu masuk ke dalam bumi, 70 hasta terbenam dalam bumi. Tongkai balik, tanya lagi. Itu yang pertama, seksa kubur ya. Yang kedua, apa ni? Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Rusuk kanan pergi ke kiri, rusuk kiri pergi ke kanan bumi. Mengapa? Kerana bumi itu geram tengok orang yang derhaka kepada Allah tu. Oh, you are very proud. Wait, when you come to me, you know I'll crush you, kata bumi tau. Bumi tak kerja cakap putih ke? Lagi cara dia. Di atas bumi ni banyak bahasa-bahasa ada, beribu-ribu bahasa ada. Kamu ni sombong benar je, act benar je. Kamu nanti kamu jumpa, kamu datang pada aku besok, aku himpit kamu katanya. Tuan-tuan dan perempuan, himpitan bumi ni semua orang kena. Semua orang kena. Saya pun kena, tuan-tuan pun kena. Yang tak kena wali-wali, tak kata nabi-nabi, wali-wali tak kena. Yang lain tu dihimpit. Walaupun orang soleh dihimpit juga. Cuma himpitan bumi itu tidak menyakitkan. Himpitan bumi itu ngam-ngam aja. Elok aja dihimpit tu. Boleh? Apa balik? Luas balik. Macam mak memeluk anak yang baru lahir. Adakah renyuk? Remuk. Tulang-tulang rusuk anak tu. Mak meluk anak. Sedap-sedap je. Kalau budak menangis dia peluk dia mak tu, berhenti menangis. Macam itulah bumi itu akan memeluk. Orang saleh pun kena juga.
Yang tak kenal orang muqarrabin, wali-wali Allah, sahabat-sahabat, rasul-rasul, nabi-nabi, dia tak kenal. Yang lain semua kenal. Kalau sangat jadi tu imam macam tu imam Haji Sani, dia kenal juga. Tapi ngam-ngam, tidak menyakitkan, tidak sampai kemuk tulang rusuk tu. Itu yang pertama, yang kedua. Tapi kalau Allah murka, bumi tu marah macam, sampai kemuk lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, siksa kubur ada berapa tadi? 4. Yang ketiga apa? Ini apa ni? Ini apa ni? Ular. Dia sebut ular, dia orang pekan ular ni. Saya ular. Didatangkan ular dan kala. Mematuk-matuk, menggigit, memukul-mukul sampai hari kiamat. Ular tu besarnya apa? Besar tengkok unta. Besar tengkok unta tu orang besar tiang tu lah. Ularnya. Panjangnya dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan. Nak tahu jalan kejap ni. Sebulan lagi berhenti, hak ni berhenti. Itulah. Itu sebulan perjalanan. Panjangnya ular tu. Namanya pun gerun kita dengarnya. Sujahul Aqra'. Kerak bunyi ya. Itulah yang matuk-matuk menggigit sampai hari kiamat. Yang keempat, siksa kubur. Didatangkan api neraka masuk dalam kubur. Di balik-balik mayat tu macam orang manggang apa? Macam orang manggang apa? Ikan keli. Ya tak? Boleh balik-balik. Atau orang manggang barbecue. Tahu barbecue? Barbecue tu babi lah. Zaman Robin Hood tu. Kenapa Robin Hood? Robin Hood of Nottingham Forest. Dia tangkap di babi tu, cucuknya punggung dengan kayu, betul? Dibakar ke bawah. Itu namanya barbecue. Cucuk pun dalam punggung tu keluar ikut mulut. Dia dah tu dipanggang tu. Itulah api neraka tu masuk dalam kubur. Ini 4 saksi. Yang mana lalu nahar? Dia apa? Yang mana lalu nahar? Pukulan muka nakir lalu naharnya. Himpitan bumi lalu naharnya. Ular lalu naharnya. Lebih lagi dibakar di api dari bawah. Itulah orang yang melazimkan berjemaah, dia lepas daripada siksa kubur. Tak ada kena siksa. Apa kata mereka? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini laksana seorang apa nama? Laksana seorang mempelai. Tahu mempelai? On your first wedding night. Itu mempelai ya? Bukan pengantin boleh jadi lama. Ini mempelai. Malam itu, malam pertama dia dengan isterinya macam. Lena ke tak lena tidur tuan-tuan? Sekali lagi, lena ke tak lena tidur? Lena. Kalau lena bingung jawabnya. Baru berjumpa on your first wedding night. Saya lebih 50 tahun dah saya on my first wedding night. Masih ingat sekarang? Masih ingat lagi? Itu dah lupa kan? Kalau lupa saja lena tidur masa tu ya. Itulah dia. Kalau semua boleh jawab semua ya. Tidurlah kamu dalam kubur kamu laksana seorang mempelai. Itu lepas daripada siksa kubur ya. Yang ketiga fadilat orang berjemaah tadi ya. Dia dapat kitab dia, kitab amalan dia, menerima kitabnya melalui apa ni? Tangan kanannya. Tak ke tanda melalui tangan kanan. Tanda lulus itu, tak ada bahagia itu. Ya, Allah dah khabar. Ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ceknya lebih kurang cincai je. Malaikat cek. Cincai je, ringan ceknya. Hisab ni ada dua. Satu hisab yang ringan, satu hisab yang bersangatan. Yang mana tak? Yang ringan tu yang bersangatan. Tak yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Lebih kurang cek je betul. Dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Tuan-tuan dan puan-puan, yang paling menggembirakan, yang paling membahagiakan ialah apabila dia, isteri dia, anak-anak dia, cucu-cucu dia
keluarga dia semua masuk syurga. Itu yang paling menggembirakan. Bukan semua orang dapat ni. Ada Nabi-Nabi yang tak dapat. Nabi Lut tak dapat. Isterinya masuk neraka. Nabi Nuh tak dapat. Tapi kalau kita dapat, itulah yang menggembirakan kita. Itu yang ketiga. Kita tak nak menerima kitab kita dengan tangan kiri. Dan tak nak menerima kitab dari belakang. Lagi teruk kalau dah mengambil kitab dari belakang. Cucuk dada tu, tangan kiri ni, kadang-kadang tangan kiri ni, cucuk dada tu tumbuh ke belakang. Kemudian ambil kitab dari belakang. Itu Allah khabar dalam Quran. Sambungan daripada ayat yang saya baca tadi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira. Surah Al-Insyiqaq. Barang siapa menerima kitab amalannya dengan tangan dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku katanya. Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan dalam neraka yang bernama Sa'ir. Sa'ir itu salah satu neraka yang 7 namanya Sa'ir. Dia akan masukkan neraka yang bernama Sa'ir. Itu kalau dapat dalam belakang dia. Jadi orang yang lazim berjemaah, dia akan dapat kitab amalnya dengan tangan kanan. Tanda dulu tu, bahagia tu. Yang keempat, dia akan meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Tak ke tak nak? Ada ke tak? Berjemaahlah 5 waktu semalam. Jangan uzur. Akan menyeberangi titi siratal mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Surah-surah dah lepas aja. Dan yang kelima lagi bagus, dia akan dapat dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Tak ada cek, terus masuk syurga aja. Ini 5 fazilat orang yang melazimkan berjamaah jadi mari kita sama-sama. Sama-sama saya yang cakap ni, juga tuan-tuan dan puan yang dengar ni, supaya kita dapat fazilat-fazilat itu. Di antara tadi dia menyeberangi titi siratal mustaqim tu apa? Tempat dia mendirikan jemaah tu akan jadi kenderaan dia meniti siratal mustaqim. Orang ada yang meniti siratal mustaqim tu berkenderaan. Macam itulah. Masjid ini jadi apanya? Masjid ni dah jadi apa ni? Jadi kenderaan dia. Dia akan naik masjid ni menyeberang titi siratal mustaqim. Kalau di surau lah. Kalau surau Bani Estate tu, surau tu dah jadi kenderaan dia. Atau kalau dia kadang-kadang masjid negeri, kadang-kadang masjid negara, kadang-kadang masjid masjid Tapah, kadang-kadang masjid Ibn Salam, Pengkalan Pego. Macam mana? Takkan sebelah kaki naik ini kan? Pilihlah mana yang terbaik. Kita ada offer besok di akhirat. Datang offer dari masjid negara, datang offer dari masjid Ipoh, datang offer dari masjid Terensin, datang offer daripada masjid Bane, datang offer daripada masjid Batu Tiga ni. Pilih yang terbaik lah. Kita boleh pilih. Naiklah saya tuan kata. Kita pilih lah. Yang bagi offer siapa? Masjid negara umpamanya, atau masjid negeri Ipoh, atau Masjid Putrajaya. Kita pilih yang terbaik. Macam orang offer kita mentokar lah. Hillman offer, Morris Minor offer, Kanci offer, Daimler offer, Ferrari offer, Porsche offer. Kita pilih yang mana? Takkan nak pilih Ford Prefect kot. Jadi pilih yang terbaik Itulah yang menyeberangi kita, menjadi kenderaan kita menyeberangi titi siratal mustaqim. Dan yang kelima tadi, masuk syurga tanpa hisab. Nak pilih syurga mana tak cek, terus je. Ada orang masuk syurga tu bila meniti siratal mustaqim tu berkenderaan. Ada yang seperti burung terbang, artinya tak ada apa halangan dia, terus je lepas. Ada yang macam orang naik kuda. Ini dah kita baca dulu ni. Awal-awal dah baca. Ada yang seperti orang naik kuda. Ada yang seperti orang berlari. Ada orang seperti orang berjalan kaki. Ada yang merangkak. Ada yang mengesut. Itu titi siratal mustaqim jadi boleh lepas agaknya. Antara tepi dengan tepi, panjangnya 15,000 tahun perjalanan. 15,000 tahun perjalanan. 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun. Itu 15,000.
Ya, agak-agak boleh lepas kan. Tapi kalau berjemaah macam kilat menyambar. Suruh-suruh lepas je. Jadi kalau tidak, jangan lepas berjemaah ya. Alright. Itu dia untuk pagi ni. Akan datang kita akan baca lagi. Ada lagi ayat 10. Kita akan datang ya. Ayat 10. Suruh kita wirid lepas subuh ya. Ini ayat 10 ni ya. Tahu ada 1 2 3 4 5 sampai 10. Itu akan kita baca insya-Allah ya. Pelan-pelan lah. Malam ni cukup sekarang itu. Udah berapa? 1 jam 10 saat. Cukup dah? Cukup ke dah? Sebuah lah. Saya dah putang aja ya. Bila dah mula silap tu selemput tu silap balik, selemput balik. Tu tanda dah lengur tu. Dah lengur belum? Sebuah lah ya. Yang sandar mengatakan lengur lah. Sandar. Lebih lagi yang tak sandar ni, lagi lengur ya. Jadi sekian dulu. Tapi sebelum saya tutup, jangan kempunan, jangan terbuku hati. Siapa ada apa-apa bangkangan, anybody has got any objection? Tak ada. Alhamdulillah. Mana setuju lah kali ya? Ya. Tak ada objection ya? Alright, no objection. Never mind. Anybody has got any question? Ada soalan? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Ngapa bangga? Dapat murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat ya. Mana cari? Hanya ada di Masjid Al-Hidayah. Ya. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.